sampai hanya satu jalan. Beribu-ribu marga satwa mencari Raja Simurak yang sampai hanya 30. Sang Algojo, nanti dulu. Lihat dunia dari mata burung atau lihat dari dalam tempurung, yang mana satu engkau pilih? Dalam kadut ada peraturan, peraturan cipta kekalutan, di mana pula kau berdiri? Di sini. Sang Algojo, nanti dulu. Berikan ku kesempatan akhir ini untuk menyatakan kalimat sebenar. Berikan ku kesempatan akhir ini. Lai 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 lai. Tanya sama itu lang hasirat, karena dia yang terbangkan aku kemari. Tanya sama itu lang hasirat, karena dia yang terbangkan aku kemari. Sang Algojo, nanti dulu. Tanya sama Idul Hudhud adalah sebuah lagu balada tradisional yang berdurasi selama 5 minit dan 10 saat. Dicipta dan ditulis oleh M. Nasir sendiri. Lagu ini dikeluarkan pada tahun 1994 sebagai single kedua untuk album studio keempat beliau. Lagu ini berjaya menjadi juara keseluruhan di anugerah juara lagu ke-9. Lagu ini merupakan keluaran syarikat BMG Music. Lirik lagu ini mengangkat subjek ketuhanan yang ditulis dalam buku penyair sufi zaman silam. Lirik lagu tersebut merupakan inspirasi daripada sebuah karya agung iaitu Mantiq At-Taif yang membawa maksud persidangan atau pertuturan unggas ataupun musyawarah burung. Menurut Sabiddin Ismail dan Istiono 1983, estetika dalam bidang muzik adalah suatu pengetahuan teori tentang aspek keindahan bunyi. Estetika muzik lebih ditumpukan kepada estetik lagu, iaitu aspek gaya bahasa seni kata dan aspek-aspek melodi. Menurut Abdul Fattah Karim 1999, melodi bermaksud susunan seni kata berirama yang disusun mengikut turutan pitch sama ada secara menaik, menurun atau mendatar. Melodi adalah bunyi-bunyi yang disusun, diatur dan juga menyedapkan dan mendatangkan kepuasan bila mendengar. Pitch yang terdapat dalam lagu Tanya Sama Itu Hudhud adalah tidak terlalu rendah seperti lirik yang terdapat dalam rangkap ketiga, dan pitch tidak terlalu tinggi seperti yang terdapat dalam rangkap keempat. Susunan pitch dalam lagu ini menjadikan melodi amat menarik perhatian pendengar. Ia juga amat sesuai untuk dijadikan sebagai dakwah. Namun, terdapat lirik yang lebih susah ditangkap dan difahami kerana mempunyai maksud yang tersirat seperti dalam rangkap pertama, iaitu 73 pintu, 73 jalan yang hanya satu jalan. Rangkap ini menceritakan tentang hadis Rasulullah SAW, iaitu terdapat 73 kumpulan yang mempunyai ideologi dan fahaman masing-masing. 72 kumpulan akan masuk ke neraka dan satu kumpulan masuk ke syurga. Satu kumpulan iaitu orang-orang yang mengikut jalan baginda dan sahabatnya yang mengikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa nilai-nilai dakwah yang telah dimasukkan ke dalam setiap rangkap lagu. Antaranya, rangkap yang pertama ialah 73 pintu, 73 jalan yang sampai hanya satu jalan. Maksud rangkap ini telah diambil daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang membawa maksud kepada umat Islam yang terbahagi kepada
73 yang berbeza pandangan, namun hanya satu golongan sahaja yang terselamat kerana telah mengikuti sunnah Rasulullah dan sahabatnya. Rangkap yang seterusnya ialah O Sang Algojo, O nanti dulu, membawa maksud kepada orang yang telah ditugaskan untuk mencabut nyawa atau tukang pancung dalam bilik hukuman. Namun, tugas untuk mencabut nyawa hanyalah kepada malaikat maut. Seandainya malaikat maut tiba untuk menjalankan tugas, tidak ada dipercepatkan atau dilambatkan walaupun sesaat. Dan bagi rangkap yang terakhir ialah lihat dunia dari mata burung atau lihat dari dalam tempurung. Yang mana satu engkau pilih? Kedua-dua rangkap lagu ini membawa maksud kepada menyuruh kita untuk berfikir atau melihat dari mata burung dengan berpandangan jauh atau sekadar hanya mampu melihat seperti katak di bawah tempurung. Hal ini dikatakan demikian kerana kita hanya melihat tempurung dan diri sendiri. Melihat jauh adalah kehidupan di akhirat, manakala memandang dalam tempurung digambarkan kita hanya melihat kerisauan, hanyalah mengenai kehidupan di dunia sahaja. Pengajaran yang dapat disimpulkan melalui lirik lagu tersebut, lihat dunia dari mata burung atau lihat dari tempurung, yang mana satu engkau pilih? Iaitu seorang insan perlu jujur dan ikhlas serta mempunyai usaha untuk mencapai jalan yang diredai supaya tidak tersesat ke lorong yang memesongkan. Pengajaran yang kedua yang dipetik dari lirik lagu, dalam kalut ada peraturan. Peraturan mencipta kekalutan yang membawa maksud kita sebagai manusia harus mempercayai hukum dan peraturan serta ajaran dari Al-Quran. Namun kini umat Islam masih menggunakan peraturan yang menyesatkan. Berbalik kepada lirik tadi, iaitu peraturan mencipta kekalutan, di mana ada kekalutan yang berlaku di dunia ini apabila manusia mengetepikan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi pengajaran yang seterusnya, kita perlu bersyukur dalam mempelajari adakah kita sebagai manusia sudah mengikuti aturannya yang sebenar ataupun tidak. Memetik rangkap lagu Tanya Sama Itu Hud-Hud, berikan aku kesempatan kali ini untuk menyatakan kalimah yang sebenar. Dengan itu, kita dapat melihat manusia yang ingin diberi peluang untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Air belakang. Aku rasa kamu main. Peraturan mencipta kekalutan. Dua, tiga, pause. Durasi selama 5 minit dan 10 saat. Bangunlah 5, aku jadi 10. Altoid yang membawa maksud persidangan, pertuturan. Ni je ke? Aku atas ni je. Ia amat sesuai untuk dijadikan sebagai, ya aku tak nampak lah. Dia bergerak. Ingatlah, kan? Kau okey je, tak ada gerak. Sebab nanti dia stop kat sini. Supaya tidak tersesat ke lorong yang memesongkan. Manusia yang ingin diberi peluang untuk memperbaiki diri mereka menjadi lebih baik. Gagak je. Turun. Menurut Tak, di sini.
Itu 70 Mana ada buah? jalan yang hanya satu jalan, yang sampai hanya satu jalan. Rangkap yang seterusnya ialah O Sang Algojo. Nampak tangan kau? You sana sikit. Aduh. Menyuruh kita untuk berfikir antara mata burung atau lihat dari bawah dalam tempurung. Dari bawah tempurung.